Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan menyambung pelajaran tajuk Haji dan Umrah bahagian yang kedua. Objektif bagi tajuk hari ini iaitu perbandingan haji dan umrah. Yang kedua, jenis-jenis haji. Yang ketiga, kaifiat pelaksanaan haji tamattu'. Dan yang keempat, hikmah haji dan umrah. Perbandingan haji dan umrah dari segi persamaan. Aspek yang pertama dari segi rukun, haji dan umrah mempunyai tawaf ifadah, sa'i dan bercukur. Persamaan dari aspek yang kedua iaitu tentang perkara wajib. Haji dan umrah mempunyai larangan ihram dan mempunyai miqat makani. Seterusnya kita lihat perbezaan antara haji dan umrah. Aspek yang pertama dari segi waktu, haji dikerjakan pada bulan haji, manakala umrah boleh dilakukan bila-bila masa sepanjang tahun. Aspek yang kedua dari segi rukun, haji wajib berwukuf, manakala umrah tiada wukuf. Yang ketiga, aspek perkara wajib. Haji terdapat bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina dan melontar anak batu di Jamrah Kubra. Manakala umrah tiada bermalam di Muzdalifah, tiada bermalam di Mina dan tiada melontar anak batu di Jamrah Kubra. Seterusnya kita lihat jenis-jenis haji. Yang pertama, haji ifrad. Haji ifrad ni ialah mengerjakan haji dahulu kemudian barulah mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Yang kedua, haji tamattu', iaitu mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Manakala jenis haji yang ketiga iaitu haji qiran, iaitu berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Ini bermakna haji terdapat 3 jenis sahaja. Yang pertama iaitu haji ifrad, yang kedua haji tamattu' dan yang ketiga haji qiran. Sekarang kita lihat garis masa untuk melaksanakan haji tamattu'. 6 Zulhijjah ni jemaah haji akan melakukan ihram terlebih dahulu untuk ibadah umrah. Kemudian melaksanakan ibadah umrah sehinggalah selesai. Lepas tu 7 Zulhijjah tiada ibadah berkaitan haji dan umrah. 8 Zulhijjah jemaah haji akan berniat ihram haji di Mekah dan selepas itu dikendaki meninggalkan larangan-larangan yang terdapat dalam ihram haji. Seterusnya bergerak ke Padang Arafah, iaitu 9 Zulhijjah jemaah haji akan melakukan ibadah wukuf di Arafah. Seterusnya 10 Zulhijjah jemaah haji akan bermalam di Muzdalifah, melontar Jamrah Kubra, seterusnya bercukur, tawaf ifadah dan boleh juga seterusnya melakukan ibadah sa'i. Pada 11 Zulhijjah jemaah haji akan melontar ke 3 jamrah dan bermalam di Mina. Begitu juga pada 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Bila sudah selesai ibadah haji dilakukan, maka jemaah haji akan melakukan tawaf wida'. Tawaf wida' ni dilaksanakan di Mekah sebelum jemaah haji balik ke tanah air. Baiklah, kita lihat kaifiah pelaksanaan haji tamattu'. Nombor 1, kita niat haji di Mekah, niat ihram. Seterusnya menuju ke Arafah. Di Arafah jemaah haji akan melakukan ibadah wukuf. Seterusnya akan pergi ke Muzdalifah. Di situ jemaah haji akan bermalam di Muzdalifah. Seterusnya jemaah haji akan bergerak ke Mina untuk melakukan ibadah melontar dan bermalam di situ. Kemudian jemaah haji akan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah tawaf, dan di Mekah juga ibadah sa'i akan dilakukan. Jadi selepas selesai sa'i, jemaah haji akan melakukan ibadah bergunting, dan ibadah-ibadah ini akan dilakukan secara tertib, mengikut susunan. Baiklah. Seterusnya kita lihat hikmah haji dan umrah. Yang pertama dari aspek rohani, menghapuskan dosa dan meraih ganjaran syurga kerana pengorbanan harta dan tenaga dalam melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya
menzahirkan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala bagi mencapai kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua dari aspek sosial, kita akan saling kenal mengenal sesama umat Islam walaupun berbeza bangsa dan negara. Aspek yang ketiga dari segi politik, menzahirkan kekuatan umat Islam. Yang keempat dari segi dakwah, menyemarakkan perkembangan dakwah Islam ke seluruh alam. Manakala aspek yang kelima iaitu ekonomi, meningkatkan taraf hidup umat Islam dengan menabung dalam tabung haji supaya dana umat Islam semakin meningkat, dan juga meningkatkan dana umat Islam dan mewujudkan sumber pendapatan yang baru. Okey, jadi dengan hikmah haji dan umrah ini, maka selesailah tajuk ibadah haji dan umrah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.